Baiklah, sekarang kita akan sambung pula soalan untuk percubaan SBP untuk tahun 2023. Jadi soalan 25 ni adalah tentang daya gerakan kedua. Rajah menunjukkan 3 daya mendatar bertindak ke atas sebuah lori yang bergerak di sepanjang jalan yang rata. Kombinasi daya manakah yang akan menghasilkan hal laju mala pada lori tersebut? Okay, jadi kat sini perkara paling penting adalah kamu kena faham maksud kepada hal laju mala ni. Hal laju mala ni maksudnya hal laju objek tu sama je. Okay, dalam satu tempoh masa tertentu, hal laju objek dia sama je. Contohlah, 80 km sejam. Okay, dia bergerak 80 km sejam sahaja. Jadi bila hal laju mala, perkara yang paling penting adalah kamu kena ingat pecutan sifar. Maksudnya pecutan lori ni adalah sifar. So perkataan hal laju mala kena sentiasa ingat pecutan sifar. Bila pecutan sifar, ingat juga hal laju mala, constant velocity. Jadi bila pecutan sifar bermaksud A dia sama dengan 0 ms negatif 2. Jadi kesan dia adalah bila pecutan sifar, daya paduan juga akan menjadi sifar. Bukti dia F sama dengan ma. Jadi bila A ni kosong darab dengan M, so jadi daya paduan kita dapat sifar Newton, 0 Newton. Jadi kita kena cari pasangan dekat ruangan jawapan ni, pasangan yang menghasilkan daya paduannya adalah sifar. Daya paduannya kosong, jumlah dayanya kosong. Okay, lepas tu kita kena tengok arah daya ni. Okay, sekarang lori ni bergerak ke kiri, daya tujahnya ke kiri, rintangan udara ke kanan, geseran dia ke kanan. Jadi kita balik semula kepada cara mengira daya paduan. Jadi, kamu kena cari jumlah daya yang berada dekat lori ni sama dengan sifar. Jadi, rintangan udara dengan geseran ni kita nampak arahnya sama kan, ke kanan. Bermaksud kita kena tambahkan. Rintangan udara tambah dengan geseran mesti sama dengan daya tujah. Sebab dia dalam keadaan daya paduan sifar ataupun kita panggil daya seimbang. Maksudnya jumlah daya ke kanan sama dengan jumlah daya ke kiri. Jadi kita pilihlah mana pasangan daya yang menghasilkan daya paduannya sifar. Okay, contoh kita buat A dulu. Daya tujahnya 500, kemudian rintangan udara 1000, geseran 1500. Jadi kat sini pun kita nampak memang dia bukan, dia tidak seimbang. Sebab kita nampak daya ke kanan 2500, daya ke kiri 500 je. Maksudnya A ni salah lah. Jadi kita kena pilih pasangan yang menghasilkan jumlah daya ke kanan sama dengan daya ke kiri. Okay, kita tengok jawapan D. Okay, jawapan D, rintangan udara 1000, kemudian geseran 500, daya tujah 1500. Jadi kita nampak kalau yang ni 1000 dengan 500 kita dapat 1500, daya tujah pun 1500. Jadi maksudnya jawapannya adalah D. Sebab daya paduan dia akan dapat sifar. Kalau kita nak kira daya paduan je, okay, kita boleh buat macam ni. F sama dengan 1500 tolak 1000 tolak dengan 500. Okay, sekarang kenapa kita tolak? Sebab sekarang kita objek bergerak ke kiri, jadi kita ambil arah ke kiri ni adalah positif, arah ke kanan negatif. Sebab kita biasa buat ke kanan positif. Sebenarnya benda tu dia optional kepada kita. Biasanya kita akan ikut arah objek bergerak. Jadi kalau arah objek bergerak ke kiri, kita ambil ke kiri positif, ke kanan ni negatif. Okay? Jadi macam itulah cara nak kira daya paduan. So jawapannya adalah D. Okay? Perkara penting adalah kena faham maksud pecutan sifar. Okay, hal laju mala bermaksud pecutan sifar. Baru kita dapat daya paduannya sifar. 26. Soalan leraian daya. Seorang lelaki menarik bagasi dengan daya 68 Newton. Tentukan magnitud daya mengufuk. Daya mengufuk maksudnya daya pada paksi X. Ingat, horizontal mengufuk maksudnya paksi X. Kalau paksi Y kita panggil daya mencancang. Okay, vertical force. Horizontal, vertical. Jadi komponen daya mengufuk tu dekat sini lah. Ini daya mengufuk ataupun kita labelkan sebagai Fx. Sekarang kita nak cari magnitud daya Fx ni. Daya yang ditarik oleh lelaki ni adalah 68 Newton. Jadi bila nak cari komponen daya Fx, maksudnya kena buat leraian daya.
konsep biasa yang kita akan pakai ataupun cikgu akan ajar adalah bila sesuatu daya tu kita nak leraikan kepada komponen. Okey, 68 ni daya, Fx ni adalah komponen dia. Jadi antara 68 dengan Fx ni ada sudut. Jadi bila ada sudut, kita pakai konsep dia adalah cos. Ingat, bila ada sudut, leraian daya tu melibatkan sudut dekat sini. So 68 kita nak pecahkan kepada Fx, ada sudut. Jadi konsep dia pakai cos. Jadi Fx ni sama dengan 68 cos 50. Jadi pilihan jawapan kita dia bagi dalam sebutan yang macam ni kan, leraian daya, dia tak kira pun, so tak perlu nak tekan kalkulator. Jadi terus dapat jawapan 68 cos 50 bola. Contoh kalau soalan tanya apakah komponen daya mencancang. Jadi bila mencancang maksudnya daya ni adalah ke atas ataupun Fy. Jadi kalau nak cari leraian daya pada Fy ni, kita tengok 68 dengan komponen Fy ni tak ada sudut. Walaupun kita tahu pengiraan matematik kita dapat dekat sini 40 darjah kan. Tapi kita nak pakai 50 ni je, tak nak pakai pun 40. Jadi kita anggap 68 dengan Fy ni tak ada sebarang sudut. Kita tak bagi sudut ataupun kita tak tulis dia punya nilai sudut. Jadi kita nak pakai 50 je. Jadi Fy ni kita gunakan sin. Jadi 68 sin 50. Baru kita dapat nilai komponen Fy. Macam tu Jadi ada sudut pakai cos, tak ada sudut pakai sin. 27. Sebuah pasu berjisim 1.5 kg tergantung pada sebatang tiang. Kirakan tegangan ataupun nilai T pada setiap tali. Jadi kita nampak dekat sini ada 2 T. Bermaksud bila ada 2 T maksudnya nilai dua-dua daya tu ataupun nilai daya dalam kedua-dua tali tu adalah sama. Sebab dia labelkan TT. Okay, jadi nilai dia samalah. Jadi dekat sini kita kena buat segitiga daya. Ini adalah soalan keseimbangan daya. So kena buat segitiga daya. Kita buat dulu gambar rajah jasad bebas. Jadi yang pertama kita kira dulu berat pasu bunga dengan formula W sama dengan mg. Jadi jisim pasu bunga 1.5 darab graviti 9.81. Okey, kita kira dulu. 1.5 darab 9.81. Jadi kita dapat 14.715 Newton sebab dia adalah berat. Jadi sekarang ni kita kena cari sudut. Okay. Right. Sekarang cikgu pecahkan dua ni. Jadi kita tahu sini 65, so kita akan dapat sini berapa? 25. Jadi sudut dekat sini 25. Sudut yang belah kiri ni pun 25. Okey. Perkara cikgu cari sudut 25 ni penting sebab kita nak cari komponen ataupun arah yang berat tu. Sebab garisan putus-putus merah ni dia selari dengan W ni. Jadi that's why kita kena cari sudut antara W ni dengan T belah kanan dan juga T belah kiri. Jadi bila dah sampai macam ni, kita buat segitiga daya. Okay, segitiga daya paling mudah kita buat W. Okay, W ke bawah, buat dia macam ni W. Kemudian kita buat yang ni. T dekat sini. Dan T ni adalah condong ke kiri. Okay, kalau cikgu label kalau cikgu label ini adalah T1, ini adalah T2 kan. Okay, maksudnya T1 dia adalah dekat sini, T2 dekat sini. Perkara yang penting dekat sini adalah bila kita buat segitiga daya tu, pastikan vektor daya tu mengikut gambar rajah asal. Kita nampak kan W ke bawah, T1 ni condong ke kanan, T2 condong ke kiri. Okay, lepas tu yang paling penting adalah kita nak masukkan sudut dekat dalam segitiga daya ni. Okay, sekarang kita tahu 25 ni, 25 darjah ni adalah sudut antara komponen berat dengan T1 dan T2. Maksudnya komponen berat ni, kalau cikgu panjangkan dia sampai bawah sini lah. Jadi komponen berat antara W dengan T1, T2 tu sudut dia adalah 25. Maksudnya dekat sini pun adalah 25 lah. 25 darjah. Yang ni pun adalah 25 darjah. Okay, jadi nak dapat sudut kat sini kita pakai je lah
dalam matematik kan, jumlah sudut dalam segitiga adalah 180. Jadi 180 tolak 25 tolak 25. So kita dapat 130 kat sini. Jadi bila dah sampai macam ni, nak tahu nilai T1 dengan T2 ni, kita gunakan hukum sinus. Paling mudah kita pakai hukum sinus, tak perlu nak buat leraian daya. Kita pakai hukum sinus. Jadi hukum sinus dalam AddMaths, dia simple je. W bahagi sin 130 sama dengan T bahagi dengan sin 25. Macam tu je. Okay, sekarang kita dah tahu kan W ni adalah 14.715. Jadi kita ganti je dekat sini. W ni adalah 14.715. Jadi nak dapatkan T, kita darab silang sahaja. Okay, darab silang sahaja. Jadi 14.715 darab silang maksudnya ni. Yang ni darab ke sini, ini darab ke sini. Jadi 14.715 darab dengan sin 25. Okey, dapat jawapan. Jadi kita nak nilai T kan. So jadi bahagi dengan sin 130. Jadi kita dapat 8.12. Jadi jawapan dia adalah A. Jadi soalan ni yang paling penting adalah kita buat segitiga daya ni. Kalau segitiga daya kita betul, termasuk sudut dekat dalam ni betul, dan kita pakai hukum sinus, insyaAllah jawapan tu betul. Cuma kita kena betul-betul faham lah, daripada gambar rajah jasad bebas ni nak buat segitiga daya tu. 28. Graf daya melawan pemanjangan spring. Daya F melawan pemanjangan spring X. Tentukan had kenyal dan pemala spring. Okay, had kenyal ni maksudnya adalah limit ataupun had di mana spring tu hilang sifat kekenyalan. Maksudnya kalau kita tarik spring tu, kita regangkan spring tu lebih pada had kenyal, maksudnya spring tu telah rosak. Jadi dia tak akan kembali kepada panjang asal. Itu maksud had kenyal. Okay, maksudnya maksimum lah. Kalau kita tarik lebih dia dah rosak. Kalau kita tarik tak sampai lagi dengan had kenyal, dia boleh kembali kepada panjang asal. Jadi dekat sini nak tahu had kenyal adalah kita lihat graf yang tidak lagi garis lurus. Okay, kita tengok daripada asalan, graf dia garis lurus kan. Sampai dekat 4 ni dia dah mula, graf ni dah jadi melengkung. Jadi dekat sinilah had kenyal dia. Titik had kenyal dia dekat koordinat 4, 4. Jadi nak tahu had kenyal, kita tengoklah 4 Newton. Okay, jadi jawapan C dengan D. Untuk pemala spring pula, kita dapat daripada nilai kecerunan. Jadi kamu kena ingat formula hukum Hooke. F sama dengan Kx. Jadi K sama dengan F per X. Maksudnya nilai K ni dapat daripada kecerunan. Jadi kita carilah F dia adalah 4. X pun adalah 4 juga. Jadi dapat 1 Newton per cm. 1 Newton per cm ni maksudnya nilai pemala spring. So, jadi bagi 4 bagi 4 dapat 1 lah. So jawapan dia adalah D. Nombor 29, tajuk tekanan, pressure. Rajah menunjukkan tinggi barometer merkuri 75 cm. Berapakah tekanan di P? Sekarang kita nak cari tekanan pada titik P. Kita nampak kat sini titik P ni berada dekat dalam tiup kaca dalam barometer tu. Okay. Kemudian perkara paling penting adalah tinggi merkuri dalam tiup kaca adalah 75 cm. Bermaksud tekanan atmosfera dekat tempat tu adalah 75 cm merkuri. Sebab kita pakai cecair merkuri kan. Jadi unit dia cm merkuri lah, sebab tinggi ni 75 cm. Kemudian kita pakai cecair merkuri. Jadi kita tambah di Hg dekat belakang tu. Okey, persoalan sekarang adalah berapa tekanan dekat P. Jadi konsep dalam barometer ni dia pakai juga macam konsep tekanan dalam cecair. Bermaksud dekat titik sini ataupun dekat kawasan antara permukaan merkuri dan juga vacuum ni, maksudnya dekat sini tekanan dia adalah kosong cm Hg. Sebab dekat atas dia tu adalah ruang vacuum. Jadi bila ruang vacuum tak ada apa-apa zarah kan. So jadi tekanan dekat titik yang warna merah ni adalah 0 cm. Jadi makin dalam ke bawah, okay, makin turun ke bawah, tekanan dia makin bertambah. Jadi nak tahu tekanan dekat P, kita just ukur
tinggi daripada permukaan merkuri sampai titik P saja. Daripada permukaan merkuri dekat dalam tiub kaca sampai dekat titik P. Jadi kat sini kita tahu tinggi 75 kan. Kemudian daripada P sampai dekat merkuri dekat dalam bikar 15. Jadi jarak daripada permukaan sampai P ni tolak je lah. Panjang ni adalah 60 cm, bermaksud tekanan dekat P 60 cm merkuri. Okay, so bila kita tambah pekadar Hg dekat belakang, dia bertukar daripada nilai tinggi bertukar kepada nilai tekanan. Jadi jawapan dia adalah C. Mesti diukur daripada permukaan atas ni, bukan daripada dasar ni. Daripada bawah ni, sebab daripada bawah ni maksudnya 15 cm ni jarak daripada merkuri sampai P. Jadi tekanan dikira daripada permukaan. Fungsi barometer adalah untuk mengukur tekanan atmosfera. Soalan 30. Rajah menunjukkan satu manometer yang digunakan untuk menentukan tekanan gas dalam sebuah bekas. Penyataan manakah yang betul? Okey, tadi soalan barometer, ini manometer. Manometer ni adalah alat untuk mengukur tekanan gas. Yang manakah betul? Jadi dekat sini kita nampak tekanan gas ni akan menekan merkuri dekat sebelah kiri, manakala belah kanan ni ditekan oleh atmosfera. Jadi kita nampak paras merkuri dekat kiri dan kanan ni tak sama. Dia dah bagi dah 15 cm ni beza antara tinggi paras merkuri belah kiri dan juga belah kanan ni. Beza dia 15 cm. Jadi bermaksud tekanan gas dengan tekanan atmosfera ni tak sama nilai. Kekuatan dia tak sama. Sebab kalau tekanan gas dengan atmosfera sama, paras merkuri tu mesti satu level. Mesti satu aras dia, satu level. Sekarang gas dia punya parasnya rendah, tekanan atmosfera dia punya paras dia lebih tinggi. Bermaksud tekanan gas lebih besar daripada tekanan atmosfera. Jadi yang ni kita kena faham cara nak melihat manometer. Jadi kita kena tengok paras merkuri tu mana rendah mana tinggi. Jadi kalau paras merkuri tu sama, maksudnya tekanan kedua-dua gas kiri dan kanan tu adalah sama. Okay, kalau macam ni maksudnya yang tolak tu, gas ni tolak merkuri ni lagi kuat. Bermaksud gas lagi besar daripada atmosfera lah. Kalau dekat belah atmosfera ni rendah paras merkuri, gas tu tinggi, maksudnya atmosfera lagi kuat. Ini paling asas untuk kita faham manometer. Jadi tekanan gas lebih daripada ATM. Okay, kalau kita nak kira pula berapa gas tu lebih kan, kita tengoklah dia punya beza antara tinggi paras kiri dan kanan. Beza dia 15 cm, maksudnya gas ni lebih 15 cm daripada ATM. Contoh kita ambil nombor yang mudah lah. Contoh kita ambil ATM ni 100 cm Hg ni contoh lah. Jadi maksudnya gas X ni adalah 115 cm Hg. Dia akan sentiasa lebih 15 daripada atmosfera. Okey, kita mana yang betul? Tekanan gas adalah lebih tinggi daripada tekanan atmosfera. So jawapan dia D. Soalan ni dia tak minta nilai lah. Tapi kalau dia suruh kita kira berapa nilai tekanan gas, contoh dia dah bagi atmosfera 100, tekanan gas 115. Sebab beza tinggi tu menunjukkan beza nilai tekanan di kedua-dua belah manometer. 31. Kerusi digunakan oleh doktor gigi untuk merawat pesakit. Namakan prinsip fizik yang digunakan dalam rajah di atas. Okay, dia nak prinsip fizik. Pilihan kita ada Archimedes, Bernoulli, Pascal dan prinsip keabadian tenaga. Jadi bila soalan tentang kerusi dekat doktor gigi ni, dan dia dah labelkan kat sini ada pedal. Maksudnya doktor akan tekan pedal ni untuk naikkan dan turunkan kerusi ni. Maksudnya nak boleh naik dan turunkan kerusi dekat bahagian ni. Dan bawah ni pun kita nampak ada satu silinder kan. Silinder ni lah yang akan menolak kerusi tu naik atas dan turun ke bawah. Jadi prinsip yang pakai silinder ni adalah prinsip Pascal. Iaitu tekanan dipindahkan secara seragam. Prinsip Pascal. Antara alat lain yang pakai prinsip Pascal ni adalah kerusi dekat kedai gunting rambut. Konsep dia sama macam kerusi dekat klinik gigi ni. Selain daripada tu adalah macam backhoe. Backhoe ataupun excavator kan, benda alat yang digunakan untuk korek tanah semua tu
ataupun lori yang dia boleh angkat. Dia punya bahagian belakang tu dia angkat untuk buang tanah tu. Itu pun menggunakan prinsip Pascal juga. Okey, tekanan dipindahkan secara seragam. 32. Rajah menunjukkan satu tiub venturi. Rajah manakah menunjukkan aras air yang betul pada tiub S, T, U dan V? Jadi tiub venturi ni dia terlibat ataupun berkaitan dengan prinsip Bernoulli. Prinsip ketiga dalam tajuk tekanan ni. Sekarang ni aliran udara dialirkan dalam tiub venturi dan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 laluan ataupun 4 corong yang kita masukkan dalam air. Jadi sekarang ni kita kena cari paras air dekat STUV ni. Okay, ni soalan popular dalam tajuk Bernoulli, prinsip Bernoulli. Pertama, kamu kena cari laluan yang sempit. Jadi udara bergerak daripada kiri ke kanan. Jadi kita nampak laluan yang paling sempit adalah pada bahagian T dengan U. Maksudnya bahagian sinilah sempit. Udara bergerak tempat yang luas. Yang ni udara bergerak dekat tempat yang sempit, lepas tu masuk balik dekat tempat yang luas. Okay, jadi dekat kawasan sini, dekat kawasan sempit ni pula ada dua corong ataupun ada dua laluan T dengan U. Biasanya soalan buat satu je. Okay, jadi bila dapat dua macam ni, kita kena fokus antara T dengan U dulu. Jadi antara T dengan U, kita kena cari udara paling laju adalah dekat U. Okay, kalau orang tanya, kenapa bukan T kan? Okay, sebab dekat T ni adalah udara ni baru masuk dekat tempat yang sempit tu. Jadi dekat T ni dia baru nak laju. Sebab dia baru masuk daripada tempat yang luas, masuk dekat tempat yang sempit, jadi dia baru nak bergerak laju. Jadi dekat U ni, dia dah lebih laju daripada T. Bermaksud dekat U ni, kita boleh labelkan macam ni. Dekat U ni, hal laju udara tinggi menyebabkan tekanan udara rendah. Dekat U. Buat terus labelkan siap-siap macam ni. Hal laju udara bertambah, tekanan udara berkurang. Ini dipakai dalam prinsip Bernoulli lah. Hal laju udara bertambah, tekanan udara berkurang. Bermaksud dekat U ni, tekanan udaranya paling rendah. Jadi bila tekanan udara yang paling rendah, air naik paling tinggi dekat U. Maksudnya air dalam bikar ni, dia macam tersedut ke atas. Disebabkan oleh tekanan dekat bahagian U ni, ataupun tekanan, kalau kita labelkan dekat sini lah. Tekanan dekat titik ni adalah yang paling rendah. Tekanan paling rendah pula datang daripada hal laju yang paling tinggi. Hal laju udara kat sini, tekanan udara dekat titik biru ni paling rendah, hal laju udara dekat titik biru paling tinggi. Sebab tu air naik paling tinggilah dekat bahagian U sebab tekanannya rendah. Okey. Jadi bermaksud dekat T ni, paras air ni adalah kurang daripada U. So bawah sikit lah kat sini. So ni paras air dekat T, ni paras dekat U. Okay, jadi selesai dekat bahagian tengah tiub venturi. Sekarang bahagian S dengan V. Okay, S dengan V ni, dia sama juga macam T dengan U. Udara bergerak pada S dulu. Udara masuk dekat S dulu. Bermaksud dekat S ni, hal lajunya adalah rendah. Jadi dekat S, hal laju udara rendah menyebabkan tekanan udara tinggi. Jadi kalau kita letak satu titik dekat sini, maksudnya dekat titik biru S ni, tekanan udara tinggi. Jadi bila tekanan udara tinggi, maksudnya air daripada bikar susah nak naik lah. Jadi parasnya paling rendah dekat sini. Maksudnya paras air yang masuk dekat S ni paling rendah. Paling tinggi tadi dekat U kan. Okay, jadi persoalan dia untuk V ni dia sederhana. Okay, dia sederhana. Jadi dia kurang daripada T, lebih tinggi daripada S. Macam ni lah. Itu bahagian V. Jadi kita tengok mana jawapan yang paling tepat. Jadi jawapannya adalah A lah. Kita nampak nampak. Dekat U ni, okay, cikgu ulang lagi sekali Dekat U, hal laju udara tinggi, tekanan udara rendah. Jadi bila tekanan udara rendah dekat sini, air naik paling tinggi, paling maksimum. Kemudian dekat T ni dia kurang daripada U. Okay. Kalau untuk S pula, hal lajunya rendah, tekanannya tinggi dekat S. Jadi dekat S, bila tekanan udara tinggi, air susah nak naik dekat S. So dia paling rendah lah dekat S. So itu cara nak analisis tiub venturi daripada prinsip Bernoulli. 33 soalan elektrik. Sebuah bateri berlabel 9 volt. Apakah kuantiti fizik diwakili oleh 9 volt?
Sekarang 9 volt tu kita nampak label pada bateri. Bermaksud bila label pada bateri tu dia akan menjadi daya gerak elektrik. Okey, terus dapat jawapan DGE. Biasa kalau bateri yang berbentuk silinder dia tulis 1.5 volt kan. Maksudnya 1.5 volt tu pun adalah DGE kepada bateri tu. Kalau bateri petak ni 9 volt So itu DGE lah. 34. Rajah menunjukkan 3 perintang yang disambung dalam 1 liter. Apakah bacaan emitter apabila switch ditutup? Bila switch ni dirapatkan, bermaksud arus boleh lalulah dekat sini. Jadi kalau kita buka switch tadi tu, kita switch off, jadi arus akan lalu dekat 5 ohm kan? Perintang 5 ohm tu. 2 dengan 4 ni memang je lalulah. Tapi bila kita hidupkan switch ataupun kita rapatkan switch, jadi arus ni dia tak akan masuk dekat 5 ohm ni. Okay. Persoalan dia kenapa dia tak masuk dekat 5 ohm? Sebabnya laluan dekat switch tu rintangan dia lagi rendah. Sebab dekat switch ni tak ada rintangan. Kita boleh anggap rintangan sifar lah. So dia tak nak masuk dekat 5 ohm. Sebab sifat arus ni dia macam manusia. Dia macam kita kan, kalau tempat tu ada halangan, kita tak nak masuk. Kita nak pergi dekat tempat yang lebih mudah laluan dia, yang tak ada halangan, tak ada traffic light macam tu, ataupun tak ada jam lah. Itu konsep arus. Dia akan pilih laluan yang rintangan dia rendah. Jadi bila kita hidupkan switch, arus ni akan masuk dekat 2 ohm, 4 ohm, kemudian masuk dekat switch, dia tak masuk dekat 5. Jadi maksudnya kita anggap 5 ohm ni tak ada lah. Bila kita hidupkan switch, itu cara kira dia. Okay, sekarang kita kira macam biasa, kita kira dulu jumlah rintangan. Disebabkan 2 ohm dengan 4 ohm ni adalah perintang selari, jadi kita kira dulu 1/R. Disebabkan dia selari kan, formula dia 1/R sama dengan 1/2 tambah dengan 1/4. Jadi kita kira dulu 1/R ni dapat berapa. Jadi kita dapat dekat sini 3/4. Okay, jadi kita ingat 3/4 ni adalah 1/R. Kita nak R. Jadi kita dapat R sama dengan 4/3 ohm. Kita terbalikkan je lah jawapan tu. Jadi bermaksud jumlah rintangan dekat liter ni adalah 3/4 ohm. Kemudian beza keupayaan adalah 6 volt. Nak cari bacaan emitter, kita guna dia hukum ohm. V sama dengan IR. Jadi I sama dengan V/R. Beza keupayaan 6 bahagi R kita adalah 4/3. Jadi tekan di kalkulator. Kita dapat 4.5 ampere. Itu adalah bacaan emitter. Nilai arus yang lalu dekat emitter ni 4.5 ampere. Jadi dapatlah jawapan dia B. 35. Rajah menunjukkan sebuah penjana arus terus. Penjana Antara berikut yang manakah prinsip kerja penjana arus terus yang betul? Jadi bila kita jumpa perkataan ataupun alat penjana, kita kena ingat penjana ni alat yang menukarkan tenaga kinetik kepada elektrik. Sebab nama dia penjana kan, generator. Maksudnya kita nak generate electricity. Maksudnya gegelung ni kita kena putarkan dulu. Kita kena putarkan gegelung, barulah ada arus mengalir dekat dalam perintang ataupun arus mengalir dalam gegelung ni lah. Kalau kita tak putarkan gegelung, maksudnya arus tak ada. Konsep dia sama macam dynamo pada basikal. Kita kena kayuh basikal dulu, baru lampu dekat depan dynamo tu, basikal tu menyala. Sama juga macam turbine dekat empangan. Maksudnya air kena lalu dekat turbine, turbine berputar, barulah tenaga elektrik terhasil. Okay, itu konsep penjana. Jadi yang mana betul? Interaksi antara dua medan magnet membentuk medan lastik. Okay, istilah medan lastik ni, dia mesti ada arus dalam liter. Maksudnya ada bekalan kuasa, ada bateri. Itu istilah medan lastik. Jadi dekat sini kita nampak dekat gambar rajah ni tak ada pun bekalan kuasa kan. Yang ada adalah perintang je. Jadi A ni adalah salah. A ni adalah untuk medan lastik yang mana kita nak kira menggunakan petua tangan kiri Fleming tu. Kalau medan lastik, arus dah ada dalam liter, kita pakai tangan kiri Fleming. So A ni salah. Menukarkan tenaga elektrik kepada kinetik. Kita baru bincang tadi. Penjana menukarkan kinetik kepada elektrik. So salah lah. Kalau elektrik kepada kinetik ni adalah untuk motor. Motor arus terus. DC motor. Itu baru tenaga elektrik kepada kinetik. Kalau nak ingat motor ni pula, kamu ingat kipas. Okay, kipas dekat siling ke, kipas dekat dinding sama je. Kita switch on, tekan dia punya power, baru kipas tu berpusing.
So itu adalah alat yang menukarkan elektrik kepada kinetik, ataupun kita panggil dia motor, engine. Menghasilkan arus yang berubah-ubah. Kalau arus yang berubah-ubah, kita pakai gelang gelincir, slip ring. Dekat sini kita pakai commutator. Kalau commutator, kita dapat penjana arus terus, ataupun arus yang keluar dekat luar ni adalah arus terus. So C pun adalah salah juga. So jawapan dia adalah D. Gergelung diputar oleh daya luar. Daya luar maksudnya kita kena putarkan gergelung. Biasanya dekat sini kita ada handle lah, kita ada pengayuh kat sini. Maksudnya kita kena pusingkan gergelung tu. Bila gergelung pun pusing, barulah arus mengalir dalam perintang. Kalau kita letak mentol, mentol akan menyala lah dekat kawasan perintang tu. 36. Satu penyataan berkaitan pemancaran elektron. Pemancaran elektron bebas daripada permukaan logam yang dipanaskan. Bila logam tu dipanas, elektron terbebas. Jadi pernyataan tersebut merupakan definisi bagi pancaran termion. Satu konsep yang lebih kurang macam pancaran termion ni adalah kesan fotoelektrik. Kesan fotoelektrik tu maksudnya elektron tu terpancar bila logam tu kita suluh ataupun kita sinarkan logam tu dengan cahaya. Bila kita pancarkan logam tu dengan cahaya tertentu, jadi elektron keluar. Itu kesan fotoelektrik. Tapi bila logam tu dipanaskan, pancaran termion. Tengok perkataan termion. Termion adalah merujuk kepada terma lah. Haba kan. Sinaran terma ni bukan sinar katot pun bukan. So 36C. 37. Raja menunjukkan tiada bacaan apabila litar disambungkan. Tiada bacaan. Maksudnya arus tak mengalir lah dalam litar ni. Apa yang boleh dilakukan agar emitter menunjukkan bacaan? Maksudnya kita kena buat apa supaya arus mengalir dalam litar ni? Jadi bila emitter ada bacaan, bermaksud ada arus lah kat situ. Kita nampak komponen dekat dalam ni ada diode. So ni adalah diode, V voltmeter, yang bawah ni sel kering. Sekarang kita tengok dulu kenapa bacaan emitter ni tak ada. Jadi yang ni panjang positif, yang pendek negatif. Jadi arus keluar daripada positif. Sampai dekat sini, arus tak boleh melepasi diode. Sebab waktu ni diode dalam keadaan pincang songsang. Jadi nak tahu arus tu boleh lalu ke tak, tengok simbol diode ni. Tengok triangle dia ke mana. Triangle ni kita nampak triangle dia menghala ke kanan kan. Jadi bila menghala ke kanan, arus hanya boleh mengalir kalau dia daripada kiri ke kanan. Sekarang arus daripada arus yang warna merah ni daripada kanan nak pergi kiri kan. So pincang songsang lah. Jadi sebab tu emitter ni tak ada bacaan. Jadi apa kita kena buat? Menambahkan bilangan diode. Tambah diode pun tak tak selesaikan masalah. Menukar terminal sel kering. Jadi jawapan dia adalah B. Maksudnya kita terbalikkan terminal. Jadi positif dekat belah kiri pula kan. Jadi bila positif dekat belah kiri, arus keluar daripada belah kiri lah. So kalau macam ni, arus boleh lalu. Arus warna biru boleh lalu dekat diode. Pincang hadapan. Arus warna merah, pincang songsang. 38. Raja menunjukkan kumpulan awan besar yang terhasil akibat ujian bom atom nuklear Trinity ciptaan J. Robert Oppenheimer. Jumlah tenaga terhasil daripada letupan inilah 100 darab 10 kuasa 12 Joule. Berapakah jumlah cacat jisim? Baik, so ini adalah letupan nuklear ataupun tenaga nuklear. Tenaga nuklear terhasil daripada letupan ni diberi 100 darab 10 kuasa 12 Joule. Kita nak kira cacat jisim. Jadi kita terus pakai formula Albert Einstein tu. E sama dengan MC kuasa 2. Jadi yang dia bagi ni 100 darab 10 kuasa 12 tu adalah E. Cacat jisim ni adalah M. Jadi kita jadikan M sebagai perkara umum. Jadi cacat jisim sama dengan E bahagi dengan C kuasa 2. So ganti je. E 100 darab 10 kuasa 12 bahagi dengan C ni adalah kelajuan cahaya. Dia akan bagi dekat senarai formula dekat depan. 3 darab 10 kuasa 8 kuasa 2. Jangan lupa kuasa 2 kat situ. So dapatlah cacat jisim dia. So kita kira sahaja. Jadi kita dapat 1.11 darab 10 kuasa negatif 3 kilogram. So nilai cacat jisim yang kita dapat ni dalam kilogram dalam unit SI. So dapat jawapan dia adalah A lah. 39.
Apakah yang berlaku dalam kesan fotoelektrik apabila tenaga foton melebihi fungsi kerja? Tenaga foton lebih daripada fungsi kerja. Jadi kita faham maksud fungsi kerja tu. Fungsi kerja ni adalah tenaga minimum yang diperlukan satu logam untuk membebaskan elektron. Jadi sekarang bila logam tu kita pancarkan dengan tenaga foton yang lebih daripada fungsi kerja. Maksudnya okey, kalau kita lukis gambar rajah So ni adalah satu logam. Jadi kita pancarkan cahaya kat sini. Contoh kita ambil nombor yang mudah. Fungsi kerja logam ni adalah, contoh kita ambil 80 joule. Kita pancarkan cahaya 100 joule. Sebab dia kata tenaga foton melebihi fungsi kerja. Jadi bila kita pancarkan cahaya 100 joule, fungsi kerja logam adalah 80, bermaksud elektron yang terbebas ni mempunyai tenaga kinetik sebanyak 20 joule. Ini konsep dia. Dia menggunakan prinsip keabadian tenaga. Fungsi kerja 80, kita pancarkan cahaya 100 joule. Jadi baki daripada fungsi kerja tu, kita dapat 20 joule. Itulah tenaga kinetik maksimum kepada fotoelektron tu. Elektron yang keluar tu dengan tenaga kinetik 20 joule. Jadi kalau kita pancarkan 120 joule, contohlah fungsi kerja sama kan, logam yang sama 80, jadi tenaga kinetik fotoelektron akan jadi 40 lah. Dia macam tu Jadi kalau tenaga foton lebih, apa yang berlaku? Penghasilan tenaga kinetik saja, salah. Elektron dilepaskan dari permukaan logam saja. Okay, sekarang dia kata dilepaskan. So dia macam terlalu umum B ni, menghasilkan satu elektron baru disebut fotoelektron. Ini pun sama juga, tergantung, macam tak jelas. Elektron dilepaskan dari permukaan logam dengan tenaga kinetik maksimum. Sebab ayat dia lebih. So jawapan dia adalah D lah. Okay, kalau apa yang berlaku kalau tenaga foton tu sama dengan fungsi kerja. Tenaga foton yang dipancar, contoh fungsi kerja 80 kan. Kita pancar foton, kita sinarkan cahaya pada logam tu 80 juga. Jadi kalau sama, jawapan dia B lah, elektron dilepaskan di permukaan logam sahaja. Maksudnya elektron tu dia tak bergerak keluar. Dia tak ada tenaga kinetik maksimum kalau sama. Kalau tenaga foton kurang daripada fungsi kerja, tak ada kesan fotoelektron. Maksudnya elektron tak akan keluar pun kalau tenaga foton kurang. Dia senang dia konsep soalan kuantum ni. Okay, dia guna konsep prinsip keabadian tenaga sahaja. Dan soalan terakhir adalah satu cahaya dengan panjang gelombang 400 nanometer ditujukan pada suatu permukaan logam untuk menghasilkan fotoelektron. Jika panjang gelombang ambang logam adalah 652 nanometer, berapa tenaga kinetik maksimum fotoelektron itu? Okay, basically dia sama macam soalan 39, cuma 40 ni dia ada pengiraan dia. Jadi kita kena faham dulu cerita dia. Okay, sekarang ni cahaya tu, kita pancarkan cahaya tadi tu pada logam tu dengan panjang gelombang 400 nanometer. Kemudian untuk dia punya kesan fotoelektron tu terhasil, logam tu perlukan 652 nanometer. Barulah fotoelektron tu terhasil. Sekarang soalan tanya berapa tenaga kinetik maksimum. Okay, cuma kat sini dia bagi dalam sebutan panjang gelombang. Kalau tadi dia bagi dalam bentuk tenaga kan. Contoh cikgu bagi pun dalam bentuk tenaga 100 joule, 80 joule, 20 joule. Sekarang dia bagi dalam bentuk panjang gelombang. Jadi paling mudah adalah kita tukarkan dulu panjang gelombang ni kepada tenaga. Okay, cara dia kita pakai dia formula E sama dengan HF. Okay, kemudian F ni pula kita tukar daripada formula laju. Laju sama dengan F darab lambda. Okay, cikgu pakai dekat sini C. C ni merujuk kepada laju cahaya. Sebab kita gunakan gelombang cahaya kan. Jadi V tu hal laju gelombang, kita tukar kepada C, hal laju cahaya. Okay, kita tukar simbol je lah kat situ, tak ada masalah. Jadi F sama dengan C bahagi lambda. Jadi kita masukkan C bahagi lambda ni dekat tempat F ni. Jadi E sama dengan H darab dengan C bahagi lambda. Jadi formula ni kita akan pakai untuk kita kira tenaga foton dan juga fungsi kerja logam tu. Okay, E sama dengan HC over lambda bagi dengan panjang gelombang. Okay, sekarang kita kira tenaga foton dululah kat sini. E sama dengan HC over lambda. H tu pemalar Planck 6.63
darab 10 kuasa negatif 34 darab dengan kelajuan cahaya 3 darab 10 kuasa 8 bahagi dengan panjang gelombang 400 nanometer. Jadi 400 nano darab 10 kuasa negatif 9. Okey, yang kena ingatlah nano darab 10 kuasa negatif 9. Jadi kita kira dulu tenaga foton. Jadi kita dapat tenaga foton ni adalah 4.9725 darab 10 kuasa negatif 19 joule. Okay, jadi ini tenaga foton. Jadi nak kira pula fungsi kerja logam tu, okay, sekarang dia bagi tahu panjang gelombang ambang logam 652 nanometer. Okay, jadi kita kira pula E sama dengan HC over lambda, benda yang sama, 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 darab dengan laju cahaya bahagi dengan 652 nanometer. 652 darab 10 kuasa negatif 9. Jadi kita dapat dekat sini 3.0506 darab 10 kuasa negatif 19 joule. Okey, so jadi dekat sini ini adalah tenaga foton dan sebelah kanan ni 3.05 ni adalah fungsi kerja. Fungsi kerja logam tu. Kalau kita lihat dia punya kuasa kedua-duanya adalah 10 kuasa negatif 19. Okey, jadi tak ada masalah dekat situ. Kita lihat pula nombor dekat depan 4.9 3.05. Okey, bermaksud apa? Tenaga foton lebih daripada fungsi kerja. Jadi balik macam soalan nombor 39 tadi. Jadi bila tenaga foton lebih daripada fungsi kerja, jadi akan adalah elektron yang bergerak dengan tenaga kinetik maksimum. Jadi nak tahu berapa elektron bergerak dengan tenaga kinetik maksimum, kita tolak je lah. Tenaga foton tolak dengan fungsi kerja. 4.9725 10 kuasa negatif 19 tolak dengan 3.05 06 10 negatif 19. Jadi kita dapat 1.92 darab 10 kuasa negatif 19 joule. So jawapan dia adalah D.